السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi di bulan ini kita menyambut bulan kelahiran beliau. Di seluruh dunia umat Islam bersalawat tanda mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam, apabila kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja kita ingat kelahirannya, kematiannya, tetapi kita ingat Allah melalui utusannya yang mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membawa rahmat bukan sekadar kepada umat Islam, tetapi seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad untuk mensejahterakan seluruh, memberi rahmat kepada seluruh alam ini. Alam ini apa makna alam? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan alam. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Az-zatul wajibul wujub, zat yang wajib ada. Rabbul Alamin, yang mentadbir, Tuhan yang mentadbir, mengurus, mengawal, memantau seluruh alam ini. Apa makna alami? Kullu ma siwa Allah. Setiap yang tidak sama dengan Allah, maknanya alami. Allah yang esa, hak lain tu alami. Sebab itulah kita baca Fatihah 17 kali sehari semalam. Kita ingat ayat pertama, segala puji bagi Allah, Allah yang satu, Rabbul Alamin. Rabb maknanya penguasa, pengurus. Dia seorang yang urus, tahu belaka. Urus pasal apa? Urus alamin. Semua yang lain daripada Allah dinamakan alamin, betapa besarnya. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan di atas dunia ini, dan juga nabi-nabi sebelumnya, untuk memberitahu bahawa Allah itu esa, dan kita kena urus yang dinamakan alamin ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, wasi kita mengingat Rasulullah ini banyak wasilah. Ada orang yang berzanggi cerita tentang kelahiran dia, cerita macam-macam cerita daripada kelahiran Rasulullah ataupun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaklah kalau musim Isra' Mi'raj, kita baca Isra' Mi'raj, musim Ramadan, semuanya dilalui dan dicontohi dan dibuat panduan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan menceritakan sedikitlah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hujungnya insya-Allah kita akan meneliti tugas-tugas Rasul ke atas dunia ini. Tugas dia apa? Walaupun dia tak ada dah, kita cerita kisah dia, anak dia tak ada belaka dah. Kita cerita kisah Abu Jahal, Abu Lahab, tak ada belaka dah. Kita cerita apa pun yang 1400 tahun dulu, semua sudah mati. Tapi ada yang hidup ialah tugas-tugas dia. Al-Quran, mukjizat Rasulullah, mukjizat Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Maka inilah arahan-arahan Allah sepanjang zaman, walaupun Rasul tak ada. Sebab itulah kita baca berkait dengan Rasul ini, kita nak tahu tugas Rasul
sepanjang zaman. Maka siapa yang menyambungnya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi-nabi. Jadi ulama ni telah menyusung apa dia tugas-tugas Rasulullah SAW tahta dunia ni. Jadi sebelum tu kita nak beritahu garis ataupun kronologi kelahiran dia, ataupun dia dinamakan sirah Rasulullah SAW. Sebelum kelahiran Rasulullah SAW dinamakan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah ni bukan tak pandai. Jahiliyah ni tak ikut kaedah fitrah manusia pun tak ikut. Sementara lagi nak ikut kaedah-kaedah syariat Allah Ta'ala. Contohnya perempuan pada masa tu dia buat hamba je. Dan perempuan ni nilai yang paling rendah, tak ada guna. Sehinggalah ada satu ketika perempuan yang dilahir, anak puang lahir di kamu hidup-hidup ni, kerana tidak mahu menanggung aib dibuat dengan berbagai-bagai perkara kepada wanita ini. Sebab itulah bila datang Rasulullah SAW, dia memperhebatkan wanita ini. Maknanya di mata jahiliyah bermasa itu diberikan kedudukan yang tinggi, ada harga, ada nilai, ada saling bantu-membantu di antara lelaki dan wanita. Dan banyak perkara lah yang Rasulullah membawa syariat ini, syariat yang baik yang sebelumnya bertentangan dengan adab, sementara lagi dengan agama. Sebab itulah Rasulullah membawa rahmat kepada wanita, membawa rahmat kepada ekonomi, membawa rahmat kepada seluruh aktiviti yang berlaku di dalam masyarakat. Muslimin simak yang dirahmati Allah, kelahiran Rasulullah SAW pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Tarikh ni pun dipetikakan oleh ulama juga, banyaklah petika. Ada dia kata 12 Rabiul Awal ni hari mati dia. Mati dia 12 Rabiul Awal. Tarikh 12 ni tidak dinyatakan dengan tepat. Ada yang mengatakan 9, tapi tak apalah, Nabi tetap dilahirkan. Hari Isnin sahih. Di mana Nabi menyebut dalam hadis itu, aku berpuasa hari Isnin sempena kelahiranku, hari Isnin. Nabi ini tepat apa dia ucap Nabi. Ada pun tahun ni 12 Rabiul Awal ke 9 ke, tak apalah, kita pun tidak ambil mana tahu detail sangatlah. Ini perbahasan ulama. Tapi yang penting Nabi dilahirkan pada tahun Gajah. Setelah dilahirkan, orang yang paling gembira sekali ialah Abu Lahab, pak saudara dia. Suka dia. Suka. Sebab apa suka? Sebab anak yatim. Nabi Aminah ibunya mengandung, maka Abdullah ayahnya wafat dalam keadaan dia sedang mengandung. Maka ramailah orang nak pera selepas pada keluar. Di antara orang yang gembira ialah Abu Lahab. Abu Lahab ni dia membebaskan Ummu Aiman. Ummu Aiman, di mana yang menyusu yang kali yang pertama, Ummu Aiman ni. Yang kedua, ibu susu yang kedua ialah Suwaibah. Dan yang ketiga ialah ibu susu Nabi Muhammad SAW ialah Halimatus Sa'diyah. Jadi 3 orang. 3 orang ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ceritanya pada tahun kemarin ni, di Bani Sa'diyah ni, di mana ada gerombongan, biasalah daripada adat-adat daripada dulu. Bani ini keluar, termasuklah Halimatus Sa'diyah, keluar ramai-ramai naik unta dok rok je. Dinyatakan dalam sirah tu,
Halimatus Sa'diyah ni naik unta, dak erak kuruh kering. Dak erak. Maknanya pikat kurang orang panggil. Jalanlah ramai-ramai menuju ke Mekah. Tujuan apa? Nak cari ada baru beranak, nak beri susu, upah kena upah. Nak cari upah, tukang upah susu. Ini kaedah ataupun adat yang dilakukan oleh orang Mekah. Maksudnya orang Mekah ni orang bandar. Orang bandar ni biasanya suruh orang susu. Tujuan dia yang menyusu di Bani Sa'idah ni, di kampung ni bahasa dia standard, orang panggil bahasa standard, cakap standard. Kalau pasar ni cakap pasar lah. Nak cakap standard. Mana Nabi pun menjadi ibu susuan dia kepada Halimatus Sa'diyah ini di kampung yang jauh daripada Mekah lah. Menyusu selama 4 tahun 2 bulan, 50 bulan. 50 bulan patutnya 2 tahun. 2 tahun menyusu, kena terbalik lah. Bila cukup 2 tahun, dia terbalik ke mak dia. Sudah dah 2 tahun ni, tapi sayang. Sebab awal-awal lagi ni, masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dengan Halimatus Sa'diyah, masa dia ambil daripada Aminah, lapuk susu unta Halimatus Sa'diyah ni sebelum mari tu kecuk je, tak ada susu. Apabila Rasulullah berada di atas unta, maka laju lapuk susu ni banyak. Berkat Rasulullah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berada di atas unta. Dan unta ni pada masa mari dulu slow je, kejam sekali, lambat. Balik Halimatus Sa'diyah laju untamu. Dan tak kala dia berada bersama Halimatus Sa'diyah, tanaman-tanamannya subur, ternakannya membiak. Ni masa Nabi duduk sama 2 tahun dengan dia. Kemudian setelah 2 tahun pergi jumpa Aminah, sudah selesai 2 tahun. Tetapi saya mahu Muhammad ni duduk dengan saya lagi. Saya suka bila dia, mintalah. Sehingga Muhammad dikembalikan kepada Halimatus Sa'diyah sehingga 4 tahun 2 bulan, iaitu lebih kurang 50 bulan berada bersama Halimatus Sa'diyah. Dan bersama Halimatus Sa'diyah ni selama 4 tahun 2 bulan ni berlaku malaikat belah dada Rasulullah ni, masa kecil belah dada. Pada sebelum 4 tahun 2 bulan ni, Halimatus Sa'diyah cepat-cepat ambil Muhammad atau kepada Aminah. Sebab apa hantar? Bimbang takut mati. Kerana ada orang mari belah, bimbang mati lagi susah. Jadi dia khabar Aminah kata, "Apa cepat kata nak bela lagi? Apa cepat sangat atau ni?" Dia beritahulah peristiwa ada orang main belah dada gini-gini. Jadi Aminah kata, "Tak susah lah. Dia ni masa aku mengandung pun senang je, relax je. Masa dilahirkan relax, ada peristiwa yang luar biasa lah. Aku rasa kepada Muhammad ini, anak aku ni, Allah akan melihara dia. Gilah, tak ada apa-apa. Maka dipeliharalah Halimatus Sa'diyah sehingga 4 tahun 2 bulan, iaitu lebih kurang 50 bulan. Maka bila cukup umur 5 tahun, maka pada tahun ke-6 ibunya Aminah nak ajak dia melawat ayah dia mati Madinah. Dia melawat Madinah jauh juga, 1000 km jauh. Pergi kenderaan unta masa tu. Sampai dia nak pergi tengok, dah tengok kubur ayah dia, mak dia mati pula di Abwa
maka menjadilah dia yatim piatu. Duduklah umur 6 tahun ni, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bersama dengan toki dia. Toki, orang Indonesia panggil kakek. Duduk sama kakek dia. Kita kakek ingat kakau. Kakek ni toki. Duduk dengan toki dia selama lebih kurang nombor 6, 7, 8, 2 tahun ada. Abdul Muttalib mati pula tahun ke-8. Maka umur 8 tahun ni duduk dengan Abu Talib pula. Abu Talib ni adik-beradik Abu Lahab lah. Hak lain ni Abu Lahab apa, milioner belaka, orang koprak belaka. Abu Talib ni pak saudara dia orang yang miskin. Tapi dia pemimpin jugalah, pemimpin. Tapi dia miskin, tidak seperti Abu Lahab. Banyak abu-abu lain lagi tu. Sebab itulah dia duduk sehinggalah dia dewasa bersama dengan Abu Talib. Jadi Rasulullah SAW amat sayang kepada Abu Talib. Siapa ke nikah Nabi berusia 25 tahun pun masih lagi tinggal dengan Abu Talib. Sebab itulah Rasulullah SAW sentiasa diajak oleh Abu Talib ni. Ada kata umur 9 tahun pergi ke Syam, ada kata umur 12 tahun pergi ke Syam. Di masa remaja lah ni, 12 tahun remaja. Ada 12 hingga 20. Sehingga sampai umur 25 dia berkahwin tu. Sebelum pada tu dia berniaga dengan Abu Talib dan bertemu dengan padri Kristian Nasrani. Padri ni tengok awang sentiasa melindungi. Nabi naik unta, awang lindung. Padri ni tengok, kalau lindung gini bukan orang biasa ni. Tengok pada kitab-kitab aku ni, ini Rasulullah jadi akan Rasul akan datang. Sehingga dia berjumpa dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, siapakah budak tu? Budak atas unta hamba siapa? Kata Abu Talib, ini anak aku. Kata padri tu, nawak, mencakap betul. Mengikut firasat aku yang aku belajar dalam kitab-kitab aku ni, budak ni anak yatim. Masa dia beranak, ayah tak ada. Boyak molek Abu Talib. Abu Talib pun bercerita, sebenarnya anak saudara aku, ayah dia mati, mak dia mati dah. Aku yang bela. Betul. Sebab orang padri, orang pendeta ni dia tahu, dia kenal Nabi ni lebih daripada kenal anak-anak dia lagi. Sebab itulah pendeta ni tengok, ini akan jadi Rasul akan datang. Dikala usia umur 25 tahun, sebelum 25 lah, 20 hingga 25 ni, dia berdagang dengan koprak ataupun ahli perniagaan yang bernama Khadijah. Sehingga pada usia 25 tahun dia memperisterikan Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah ni orang yang kaya dan juga orang yang dermawan. Waktu orang sekitar Mekah ni kenal Khadijah ni dah piti banyak. Suka tolong orang, baik orangnya, pemurah orangnya. Dalam usia 40 tahun Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Jadi sepanjang umur 25 tahun hingga 40 tahun ni dia berada di Mekah. Dia tengok, dia berkhalwat di Gua Hira. Dia tengok penduduk-penduduk, hak ni lagu ni, hak ni tanah anak, hak ni minum arak, hak ni perang, macam-macam peristiwa. Pada masa tu tidak ada kuasa. Dan orang yang Islam pun Rasul ataupun Nabi dan Rasul Allah dah lantik lagi sebelum daripada 40. Dia tengok perkembangan. Dan Rasulullah di sisi masyarakat pada masa tu digelar Al-Amin. Makna dia orang juruh, orang yang amanah, orang yang dipercayai. Dan ada banyak benda pun orang panggil Muhammad. Manakala orang kata Muhammad ni baik tak? Baik. Muhammad ni sekolah tak? Pernah sekolah tak? Tak ada. Pergi pondok tak? Gini tak? Gini tak? Tak. Siapa umur 5 tahun ni tak?
Orang panggil buta huruf. Ni sebab Allah nak suruh ni nak tahu. Sebab bila turun Quran dia kata kalau PhD Dr. Muhammad misalnya contoh. Jadi dia kata reka sendiri. Tapi Allah menjadikan Rasulullah ni tak pandai baca dan orang kampung dia tahu. Tidak sekali. Mana bila turun Al-Quran kayak gini, Quran yang tinggi bahasa profesor kena ada diploma, degree, PhD baru Quran boleh faham. Tetapi Rasulullah membaca, dan pada masa tu orang yang di kampung dia tu sastra, mana kuat sastra Arab. Sastra Arab ni kuat, banyak, tinggi, nahwu tinggi. Kalau ubuh waktu Arab tu boleh karang 30 muka. Orang Arab ni pandai bersyair, pandai mengarang, macam-macam lah. Tapi bila turun Quran lebih lagi. Nak kata Muhammad reka dak sabah Allah dak ni. Sebab tu lah umur 40 tahun diberikan surah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam surah Al-Alaq ini surah yang pertama lah. Malaikat peluk turun, dia duduk dalam tu, malaikat peluk dia. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Rasulullah nak Iqra, kenapa tak tahu benda, nak baca benda. Cakap boleh, nak baca suruh baca. Peluk kemah kemi. Ma'ana biqari, aku dah anda baca, peluk pula. Iqra ya Muhammad, baca. Ma'ana biqari, saya dah anda baca. Lalulah malaikat ni baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ ya. Maka Rasulullah diberikan kekuatan hafalan balik apa. Sehingga siapa di rumah barunya tubik daripada Gua Hira, tengok kaki malaikat ni maghrib masyrik mana timur, kaki dua kan, tinggi lah. Mana tengok pala sama tinggi langit, besarnya, takutnya Rasulullah. Kalau kita terberok pasang lalu lah, Rasulullah diberikan kekuatan jiwa yang besar, takut gak di manusia. Maka dibalik bersama Khadijah, bersama rumah, Zammilumi, selimutkanlah aku. Maka Khadijah pun selimutlah dia. Sebab tu isteri yang baik ni, bagus. Kalau kita gi asal balik isteri ya. Kalau kena usir data kan dah gi. Tapi Rasulullah Khadijah kata tak apa, bersabarlah bang, bersabar mana. Aku akan tanya Waraqah bin Naufal. Apa saudara dia tak? Kupu dia mana? Kita tanya. Kata Waraqah, ini malaikat Jibril, namus. Bahasa orang dulu dia panggil macam-macam lah. Macam Nabi Isa panggil Jesus, kita Nabi Ibrahim panggil Abraham. Dia kitab lain, dia nama lain kok. Maknanya John, Yahya panggil John. Kitab-kitab lain lah. Bahasa Ibrani, macam-macam bahasa. Tapi dia kata namus, iaitulah malaikat Jibril yang pernah juga membawa wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Malaikat ni kau, maka dia akan menjadi seorang rasul, menjadi utusan Allah SWT. Semangat dia punya Khadijah. Lalulah Rasulullah diberikan jawatan sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian berlakulah penislaman ataupun masuk Islam. Di antara orang baru masuk Islam ni, mula-mula masuk Islam ni siapa mula-mula? Di antara Khadijah lah mula kali ya. Khadijah masuk Islam. Khadijah, Sayyidina Ali, Abu Bakar, As-Siddiq, dan beberapa orang lagi. Dah amal mana? Maka berkembanglah Islam pada masa tu di atas nama anak beranak. Walaupun Abu Lahab anak beranak juga, tak jadi. Abu Talib anak beranak juga, tak jadi juga.
oleh anak saudara Abu Ali bin Abi Talib. Mana kanak-kanak yang pertama masuk Islam, di antaranya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan 8 orang mula-mula. Kemudian berkembang dan kebanyakan orang masuk Islam ni orang ta'i. Orang kaya-kaya koprak-koprak ni tak masuk. Mana takut hilang bisnes, takut macam-macam lah. Orang masuk Islam ni hamba-hamba. Seperti Bilal bin Rabah, orang-orang yang miskin, macam-macam lagi lah yang masuk. Dia berkumpul, masuk ni berkumpul di rumah Arkam bin Abi Arkam. Pada masa tu pakat takut kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, takut dengan orang, takut. Umar Al-Khattab ni dah macam Abu Jahal ni ada diplomasi dia, ada pandang ngecek sikit, ada gini waktu jadi pemimpin. Umar Al-Khattab ni pada masa muda dia mengah mana nak apa orang saja Umar ni. Bak dia main bedah je. Nak putus kepala ke? Jadi takut orang. Maka pada masa tu 3 tahun kenabian, 3 tahun. Maka umat Islam yang dhaif ini buat usrah di rumah Arkam bin Abi Arkam. Rumah Arkam bin Abi Arkam ni nak pergi usrah kan. Katalah usrah pukul 8 pagi katalah. Dak pergi katalah usrah pukul 10 lah, 10 malam. Malam-malam buat ni. Pukul 8 pagi dia dah pergi. Pukul 9 seorang, pukul 10 seorang. Tak boleh pergi aman denggang itu nampak orang. Kena pergi suku-suku seorang. Cukup 10-20 orang. Maka dia berusrah di rumah Arkam bin Abu Arkam. Maka tak kala tu berusrah acak banyak lah. Bab-bab tauhid, bab-bab ni banyak bab-bab lah. Banyakkan di pada Mekah ni bab-bab tauhid berkait dengan akidah. Bab tu tahan orang-orang masuk awal-awal Islam ni tahan. Mana orang bersih panah pun tak jadi apa. Bila Rabah berbatu tak jadi apa. Kita RM50 gerak dah gerak cerita dah. Mana RM50? Ada dah. Ada hari dah. Usrah dah mari dah, pak ngajar dah mari dah, pak usrah dah mari dah, pak wasiasin dah mari dah. Apa? Ada orang RM50 malu kata. RM50 bersyarat jadi lagi kat Yasin, jadilah lagi kat usrah, jadilah lagi kat dengar. RM50. Ni orang zaman ni. Bila bin Rabah bukan RM50, 50 kilo baru duduk batu tau. Ahad. Allah yang satu. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT, di mana doa dia, berilah pertolongan Islam ini kepada 2 orang Umar, iaitu Amr bin Hisham, Abu Lahab, dan juga Umar bin Khattab. Lalu Allah SWT memberi hidayah kepada Umar bin Khattab. Maka masuk Islam dah Umar bin Khattab. Maka tak kalau Umar bin Khattab masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar? Berhentilah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Mari kita isytiharkan, mari kita berdakwah secara terang-terang. Macam kita kau pasang speka. Pasang speka tak boleh dah. Mana buat street dakwah pula, buat petah, buat markah, supaya kita berdakwah secara terang, kata Sayyidina Umar. Jangan takut. Maka Sayyidina Umar membuat 2 saf. Daripada rumah Arkam bin Abi Arkam ni, dua saf. Yang diketuai oleh Umar bin Khattab, dan yang sah yang kedua diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Maka berjalan menuju ke Mekah, boyak istihar. Ni orang Islam aku ni. Aku bersama Muhammad, aku telah masuk Islam. Dan ngetek orang kafir dah. Babra ngetek. Cepong ni, cepong panggil cepong Cepong duduk dengan Sayyidina Umar.